Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah apa-apa yang kami tak tahu. Wa zakirna ma nusina, dan ingatkanlah kepada kami apa-apa yang kami terlupa. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa madrasah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah kerana pada malam ni masih lagi Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat Allah yang Allah Ta'ala kurniakan, sama-samalah kita bersyukur, menambahkan amal ibadah, dan terus kita sama-sama berdoa supaya Allah kurniakan kita hidayah untuk kita memperbetulkan segala kesilapan dan memperbaiki segala apa sahaja yang sepatutnya kita baiki melalui ilmu kita. Wallah, mudah-mudahan kita sama dalam kebaikan. Baik, muka surat 100 boleh. Muka surat 100 boleh ya. Perkara yang ke-22. Ya, bondo ni tak bunyi dongar tak? Dongar okey. Kalau tak dongar ya. On, tapi dia tak menyalur pula. Tak ada lah bunyi. Dah di on dah, dah on dah. Tak apa ya. Kita mula perlahan kok bunyi nak dia kang. Perkara yang ke-22, empat ujian yang membawa nikmat. Wallahi mabtulitu bibaliyatin illa wa kana Allahu alayya fiha arba'u ni'amin awwaluha idza lam takun fihi dini wasani idza lam takun a'zama minha wasalisu idza lam takun muharrimar ridha biha warrabi'u anni arjus sawaba 'alaiha. Artinya, demi Allah, tidaklah aku diuji dengan sesuatu musibah, melainkan di dalamnya akan merasa empat nikmat daripada Allah, iaitu yang pertama, sungguh beruntung musibah itu tidak menimpa agama aku. Yang pertama. Yang kedua, sungguh beruntung musibah itu tidak berat yang pernah menimpaku. Dan yang ketiga, sungguh beruntung musibah itu tidak menghalang aku untuk mendapat redha Allah. Dan yang keempat, aku mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa diriku. Ini sebagaimana yang kita fahami bahawa ulama menyebutkan bahawa apa tuan-tuan, setiap daripada ujian itu tuan-tuan susah, dan setiap daripada lepeh kesusahan itu pasti ada kesenangan. Kan sebagaimana yang disebut inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Ta'ala ulang, sesungguhnya selepas daripada kesusahan itu pasti ada kesenangan. Cuma jalan nak dapat kesenangan tu tuan-tuan, panduan ni ya. Yang pertama apa dia? Kita rasa beruntung sebab dia tidak timpa agama yang kita anuti sekarang. Kalau musibah yang ada tu tuan-tuan merosakkan agama pada diri kita. Sebab agama ni, Islam ni dia takkan rosak sampai bila-bila tuan-tuan. Tetapi yang rosak tu apa dia tuan-tuan? Penganut ni tuan-tuan. Penganut agama tu. Maka tuan-tuan, apapun ujian yang ada pada orang yang bernama Islam ni tuan-tuan, selama mana dia beriman tuan-tuan, dengan ujian, musibah tadi apa jadi tuan-tuan, dia tetap berpegang teguh dengan agama dia. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok di antara hikmah, dapat sikit, di antara
hikmah berkaitan dengan solat. Okay, di antara hikmah berkaitan dengan solat apa dia tuan-tuan? Allah pasti beri dia ketenangan. Kan? Allah pasti beri dia ketenangan dalam dia menunaikan solat dan selepas menunaikan solat. Kenapa? Solat itu adalah agama. Itu nombor satu besar lah tuan-tuan. Tapi bila kena musibah ni tuan-tuan langsung tak semayang ni tuan-tuan. Itulah kita kata rosak lah agama tu tuan-tuan ya. Yang kedua, panduan depa tuan-tuan nak dapat kesenangan ni tak lain tak bukan beruntung sebab musibah ini tidak berat yang pernah menimpa aku. Sebab kita pernah rasa lagi borek pada tu tuan-tuan kan. Kita pernah rasa lagi borek pada tu. Sebagaimana yang kena kepada saudara-saudara kita di Gaza gini kan. Itu sebab ada orang ni tuan-tuan sabut apa tuan-tuan? Kami tak nak duit pun. Kami tak nak pun duit kamu dia kata. Tapi yang kami nak tu pun dia bersama dengan kami sebab kami sekarang ni sedang membebaskan tempat kami ni supaya kamu boleh sujud dekat sini. Dekat mana? Masjid Aqsa. Kan? Dekat Masjid Aqsa. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Kalau setakat hari ni lah tuan-tuan, dia orang dah melalui 9 kali peperangan bermula tahun 2000 tuan-tuan ya. 9 kali peperangan. Yang ni yang paling besar lah tuan-tuan ya. Tapi tetap senyum tuan-tuan ya. Allah, kita pun tak tahulah tuan-tuan ya. Sama ada yang dia lalui itu borek. Sebab kita tengok pun tuan-tuan, susah. Kita tengok susah tuan-tuan ya. Baik. Yang ketiga, beruntung. Musibah itu tidak menghalang aku untuk mendapat redha Allah. Apa pun kena pada kita tuan-tuan. Benda pertama yang akan keluar daripada mulut kita apa dia tuan-tuan? Allah. Kita minta Allah tolong kita tuan-tuan. Dan yang keempat apa dia tuan-tuan? Aku mengharap pahala daripada musibah yang menimpa diri aku ni dengan apa? Dengan satu sifat apa dia tuan-tuan? Sabar. Tuan-tuan nak dapat pahala daripada musibah, tuan-tuan kena sabar. Fi awalil fatrah. Pada pertama kali tuan-tuan kena tu. Itu nama sabar. Tapi dah mengamak sana 10 kili dah memokak tuan-tuan, itu dia kurang sikitlah pahala walaupun dia sabar kalian. Dia sabar ni tuan-tuan, inda awali fatrah, pada kali pertama tu. Masa kono tu alhamdulillah. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok apa ni yang berlaku di sana ni tuan-tuan, bila ditemu ramah kan, apa khabar? Alhamdulillah. Apa yang berlaku? Tengoklah rumah aku runtuh, padai aku runtuh. Tapi macam mana? Alhamdulillah. Allah selamatkan aku dan keluarga aku. Saya tak terjawab saya macam tu dah. Kalau saya lutu orang tu, kau dah nampak wabah kau tanya ni kau. Tapi orang Palestin ni tuan-tuan dia boleh jawab, alhamdulillah, qadai wabah tengoklah hancur, tapi aku masih hidup, Allah mesti ganti. Yakinlah tuan-tuan benda tu tuan-tuan kan. Baik. Perkara 23. 4 kalimah yang diambil daripada 40,000 hadis. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Daripada 40,000 hadis tu tuan-tuan disimpulkan beberapa perkara. Baik. Abdullah bin Mubarak berkata, pada suatu ketika seorang ahli hikmah pernah mengumpul 40,000 hadis. Kemudian dari 40,000 hadis tersebut dipilih lagi menjadi 4,000 hadis, lalu dipilih lagi menjadi 400. Setelah itu dipilih lagi sehingga menjadi 40 hadis. Baik. Ini nak dikatakan bahawa apa tuan-tuan? Boleh jadi tuan-tuan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi sekarang tuan-tuan kan. Asalnya tuan-tuan Imam An-Nawawi ni tuan-tuan dia syarah hadis Bukhari hadis Imam Muslim. Daripada syarah banyak-banyak tu tuan-tuan kan, dia syarah lagi tuan-tuan dalam Fathul Bari, dia tengok lagi tuan-tuan. Kemudian dia syarah lagi tuan-tuan, dia buat lagi tuan-tuan, dia pendekkan akhir jadi apa tuan-tuan? Jadi 40 hadis tuan-tuan. Yang kita baca tu tuan-tuan kan, 40 hadis Al-Wafi namanya tuan-tuan kan. Tapi nak dikatakan bahawa apa tuan-tuan, ulama kita ni tuan-tuan, dia suka buat sesuatu yang mana tuan-tuan dengan hadis tadi tu tuan-tuan, kita boleh pegang, kita boleh amal. Itu sebab apa yang tuan-tuan baca dalam hadis 40 Imam Nawawi tu tuan-tuan, semuanya tuan-tuan boleh pegang. Bismillah. Setelah itu dipilih baik. Daripada 40 hadis inilah yang ditapis menjadi 4 kalimah. Maknanya kata bahawa apa tuan-tuan, orang kita ni bila dengar 40,000 mak banyak tak layak orang. Berapa? 4,000. Ui banyak tak larat dah. Berapa? 400 banyak. Tapi kalau duit 40,000 ramai. Itu beza tuan-tuan ya. Benda dunia dia beza tuan-tuan. Tapi bila dengar 4, empat senang dah tuan-tuan ya. Sebagaimana
ditanya oleh Nabi ditanya sahabat tanya pada Nabi kan, dalam banyak-banyak ibadah ni, ibadah apa yang paling senang, yang paling mudah? Nabi beri panduan-panduan tu tuan-tuan kan. Maka kita ambil sebagaimana yang Nabi beri panduan tu, yang paling baik nyapu dan sebagainya. Baik, tapi dalam perkara ni kata 4 kalimah. Apanya? Ihdahunna la tasiqanna bimra'atin ala kulli halin wasaniyatu la rabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Artinya, janganlah terlalu percaya pada isteri dalam segala perkara. Satu. Yang ni kita syarah kejap lagi tuan-tuan ya. Dia tak syarah ni sebab tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan tengok dalam banyak-banyak peristiwa kan, kita ambil satu tuan-tuan peristiwa. Apa dia tuan-tuan? Sayyidina Hasan diracun. Kan? Siapa yang meracun Sayyidina Hasan kan? Bukan orang jauh tuan-tuan ni, bukan orang jauh. Tapi bukanlah saya khabar jangan percaya ke isteri tuan-tuan sekarang ni, jangan. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan, apa panduan tu nanti kita tengok tuan-tuan ya. Yang kedua, jangan sampai terpedaya oleh harta dalam keadaan apapun. Maksud kata apa tuan-tuan? Leka. Itu maksud terpedaya tuan-tuan ya. Yang ketiga, jangan bebankan perutmu sehingga batas yang tidak disanggupinya, baik berupa makanan mahupun minuman. Maksud kata apa? Makan berpada-pada lah tuan-tuan ya. Dan yang keempat, jangan mengumpulkan ilmu yang tidak memberi manfaat pun kepada kamu. Baik. Pada perkara yang kedua, kita hendaklah diingatkan agar tidak terlalu bergantung sepenuhnya pada harta kekayaan, kerana dengan banyaknya harta, kadang-kadang orang boleh tertipu dan terpesona sehingga menganggap kekayaannya boleh melindunginya dan boleh menyelesaikan kesemua masalahnya. Baik, ulama kita mulakan dulu tuan-tuan perkara yang kedua. Saya rasalah tuan-tuan, bukanlah kita kata hubungan dengan isteri perkara yang tak penting, tak. Tapi ulama kata mulakan dulu dengan ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab dengan harta ni tuan-tuan, ramai orang yang terpesong. Ramai yang terpesong tuan-tuan. Ada yang baik tuan-tuan dengan harta ni tuan-tuan ya. Tetapi kalau banyak yang tuan-tuan yang Allah sebut dalam Al-Quran apa tuan-tuan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Banyak orang ni dia tak nak bagi makan pada orang fakir miskin ni tuan-tuan ya. Banyak ayat-ayat tu tuan-tuan digandingkan tuan-tuan. Orang yang tak semayang, lepas tu dia perangai apa tuan-tuan? Dia tak bagi pula makan fakir miskin. Orang yang tak semayang, lepas tu tak bagi makan pula fakir miskin. Inilah banyak gandingan yang Allah Ta'ala sebut. Kenapa tuan-tuan? Bukannya kerana dia tak ada duit. Isunya dia ada duit. Tapi kenapa tuan-tuan? Dia telah terpesona dengan kaya tu seolah-olah apa tuan-tuan? Kaya tu lah yang akan bawa dia masuk dalam kubur, kemudian bawa dia bahagia akhirat. Tidak. Kaya yang ada ni apa tuan-tuan? Tinggal. Yang kita bawa apa dia tuan-tuan? Yang kita belanja. Itu sebab Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat, kamu suka tak apa yang kamu simpan tu untuk orang? Mana boleh? Kita nyimpan untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Tapi Nabi kata, kenapa ramai orang sekarang ni suka simpan untuk orang, bukan untuk dia? Kenapa pula? Banyak orang nyimpan untuk tinggal pada keluarga daripada infak untuk dibawa jumpa Allah. Itu Nabi ajar tuan-tuan ya. Maksud kata apa tuan-tuan? Guna ni apa dia tuan-tuan? Yang pertama infak lah. Tetapi guna juga apa dia tuan-tuan? Nafkah. Guna juga apa dia tuan-tuan? Untuk diri sendiri. Yang 3 bab yang kita dah sebut sebelum ni. Apa dia tuan-tuan? Diri sendiri. Apa kurang digunakan tuan-tuan daripada duit kita tu tuan-tuan untuk baiki. Dah tahu rambut tu menjela-jela panjang pun ialah kadai gunting, kan guna rotor. Kan? Dah tahu dah tuan-tuan, baju tu dah dah rabak, awak tu pencen dongai sampai 48 grade dongai lah contohlah tuan-tuan. Tapi baju rabak biar zuhud tu bukan zuhud tuan-tuan. Kodakut nama tuan-tuan, syuha nama. Bagaimana kita dah sebut tu tuan-tuan ya. Telokong tu lah dia dah 5 tahun tengok kau tak boleh telokong. Telokong ni ada makna kau bah. Rupa kau dakut tuan-tuan. Baju raya tukar je tu. Telokong tak tukar. Tapi siapa perempuan dia tak kisah mana tuan-tuan ya. Dia tak kau dakut dia telokong. Manjang jumpa boleh pakai tidak. Tu satu hal je tuan-tuan ya. Baik. Jadi gunalah tuan-tuan ya. Bukanlah kita kata tak boleh guna. Baik. Berkaitan dengan perkara ketiga.
Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumber segala penyakit adalah perut yang terlalu kenyang. Ini pun satu hal lah tuan-tuan ya. Maksud hadis di atas ialah bahawa ada hubungan erat antara munculnya berbagai jenis penyakit dengan ketidakmampuan perut dalam mencerna makanan. Maksud kata apa tuan-tuan? Kalau lebih had tuan-tuan, maka dia lambat lah dia nak proses tuan-tuan ya. Bila dah sakit, maka fungsi dia tuan-tuan tak macam mana biasa. Baik, maka sebelum dia sakit tu, kita kena jagalah dia tuan-tuan ya. Tapi itulah muda apa tak ditolan tuan-tuan ya. Masa muda apa tak ditolan. Pantang dongar viral, poi cari tuan-tuan ya. Apa nama tuan-tuan? Mentarang. Tuan-tuan nak makan mentarang? Mentarang. Dia makan mentarang 2 hari hospital. Tuan-tuan sikit forward. Tak boleh tuan-tuan. Mentarang tu macam korang tu juga kan. Macam korang tu kan. Tapi dia jenis panjang-panjang tu tuan-tuan ya. Popahat pun ada. Poning betul lah kepala lagi. Belangkih pun makan dia orang tuan-tuan. Punya lah tak ada kojo, belangkih boleh tolan. Sedap ustaz. Makanlah kau sekosong. Kenapa tuan-tuan? Mencari sedap. Boleh tak boleh. Tapi jangan lebih-lebih tuan-tuan. Baik. Apabila makan masuk ke dalam perut tanpa melalui pengunyahan yang baik, boleh mengganggu metabolisme tubuh. Maksud kata apa tuan-tuan? Bila kita kunyah tu dia hancur tuan-tuan ya. Maka itulah dia guna tuan-tuan. Kunyah. Nak ngunyah macam mana ustaz? Dah tak ada. Masuk tolan. Nak daging tuan-tuan. Tapi lah tuan-tuan kan. Bila kita baca banyak bab ni tuan-tuan kan. Kita tengok juga ada tuan-tuan. Bila disebut metabolisme ni tuan-tuan kan. Rupa-rupa tuan-tuan. Semua benda dia berkaitan dengan metabolisme. Sampaikan diceritakan tuan-tuan. Tidur yang kata orang apa tuan-tuan? Yang tak leno. Dia bukan tidur tak lama tuan-tuan ya. Tidur tak leno. Kejap jaga. Itu pun mengganggu metabolisme tubuh tuan-tuan ya. Itu sebab ulama kata tuan-tuan, tidur leno ni yang paling berkualiti. Maksud kata apa? Bila sampai masa tidurlah. Masalah kita ni sampai masa tidur, lawan. Abang Rojo TikTok. Tengok TikTok. Patut time tu dah tidur dah. Tapi dia tengok. Tu yang mengurang. Banyak bodoh lah tu. Baik. Perkara yang keempat diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki yang berkata kepada Abu Hurairah. Sesungguhnya, aku ingin menuntut ilmu. Namun, aku takut kelak akan mensia-siakan ilmu tersebut. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata, ini termasuk mensia-siakan ilmu jika kamu meninggalkan atau tidak mahu mempelajarinya. Itu sebab tuan-tuan, bila dikatakan tuan-tuan, jangan kumpul ilmu tak bermanfaat. Maka laki ni tanya, dan benar kan tak nak belajar tu. Tapi kalau dia belajar kan tak amal, sia-sia bah. Maka apa kata Abu Hurairah? Tak nak belajar tu sia-sia dah. Tak nak belajar tu sia-sia dah. Sebab apa? Kemampuan beramal ni datang daripada Allah Ta'ala. Itu sebab kita kena pegang perkara tu tuan-tuan ya. Kena pegang perkara besar apa dia tuan-tuan? Boleh amal itu tuan-tuan adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak amal tuan-tuan ya. Yang tuan-tuan dah tahu daripada tuan-tuan muda. Bila tuan-tuan boleh amal? Masa lapang macam ni ya. Barulah boleh tuan-tuan. Ni masa muda lu boleh tak? Manjang tak sampai ya alasan ni. Oh ya tak sampai lah. Sampai. Tapi dah tua ni boleh tak? Kau ingat balik bila diulang. Belajar boleh beramal tuan-tuan. Itu sebab apa tuan-tuan? Ada ilmu tu penting. Ada ilmu tu penting dulu. Itu sebab kalau tuan-tuan tak ada ilmu tentang sesuatu, kena cari. Kenapa? Kalau tak cari, itu nama sia-sia. Tuan-tuan, sia-sia. Baik. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, di antara tipu daya syaitan adalah perintah agar meninggalkan amal kebajikan lantaran takut dikatakan riak. Ini nombor satu. Itu sebab tuan-tuan, nak kata bahawa apa tuan-tuan, tipu daya tuan-tuan dalam beramal ni apa dia tuan-tuan? Dia kata apa? Jangan buat nanti kau riak nanti. Itu makna kata apa? Tipu daya. Sedangkan tuan-tuan, daripada amal ni lah tuan-tuan, dia hasil ikhlas. Daripada amal ni lah tuan-tuan, dia datang khusyuk. Daripada amal lah tuan-tuan, dia datang takwa. Kalau tak beramal macam mana tuan-tuan nak dapat? Cuma, riak tu apa dia tuan-tuan? Sisipan, kata ulama ya. Sisipan. Bondo yang kita masa kita buat tu datang.
Masa kita buat tu datang. Maka nak buat tuan, lawan. Tu sebab ulama suruh kita apa tuan-tuan? Beramal lawan riak apa dia? Ikhlas. Ikhlas. Baik. Membersihkan amal perbuatan daripada bisikan-bisikan syaitan secara keseluruhannya sangat susah untuk dilakukan. Jika kita mahu mengerjakan sesuatu ibadah dengan sempurna, nescaya kesemua ibadah-ibadah yang lain tidak akan sempat dilakukan. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Kalau kita nak elak bisikan syaitan ni secara total, tak boleh. Kenapa tuan-tuan? Memang tu raja Memang tu raja Tapi macam mana tuan-tuan? Dinding. Itu sebab ulama kata apa tuan-tuan? Dinding. Macam mana dinding Kalau kita punya semayang, dinding dia apa tuan-tuan? Wuduk yang sempurna. Kemudian apa lagi dinding dia tuan-tuan? Wirid dan zikir sebelum daripada semayang. Ada yang kata lagi apa tuan-tuan? Qabliyah. Ada yang kata lagi apa tuan-tuan? Azan. Itu semua tuan-tuan dinding. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, atas diri kita lah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tak semua benda kita boleh buat. Paling tidak, tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Kan? Paling tidak tuan-tuan, sebelum semayang tu, nak baca Qul a'udzu birabbin nas panjang pula. A'udzubillah. Kan tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum dia berangkat takbir. Ini antara yang disebut oleh Nabi SAW. Maka saya nak ambil sikit tuan-tuan. Disebut dalam syarah yang satu lagi kitab disebut bahawa apa tuan-tuan, jangan terlalu percaya pada isteri dalam segala perkara ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukanlah kita kata tuan-tuan, isteri kita ni tak boleh pakai langsung. Tidak. Maksud percaya tu apa dia tuan-tuan? Iaitu pada urusan-urusan agama. Kan, pada urusan-urusan agama yang dia boleh tersalah. Ini banyak-banyak syarah. Satu bab ni lah tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, mengenai hadis Nabi SAW. Nabi kata apa tuan-tuan? Jangan kamu masuk atau keluar daripada rumah suami kamu tanpa izin. Masuk pun tak boleh, keluar pun tak boleh. Tu saya bila baca ni macam mana pula? La ta'adzana tu. Jangan kamu masuk tak minta izin, keluar pun tak minta izin. Tu kadang-kadang kita baca pelik tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, daripada bondo tu lah kita kata apa? Tak apa, suami-suami ni redha. Sebab apa? Punca hadis tu tuan-tuan ialah berkaitan dengan puasa sunat. Nabi kata, mana-mana isteri yang nak puasa sunat sedangkan suami dia syahidun ataupun hadirun, ada di rumah, maka dia kena minta izin. Kan? Puasa tu puasa sunat. Maka dia kena minta izin suami dia. Bang, menangkan abang ni ada kat rumah ni. Hari ni hari Khamis, saya nak puasa, boleh tak? Maka suami kata, tak payahlah. Dan nadanya, siapa nak layan? Maka isteri tak boleh puasa. Tapi puasa Ramadan wajib. Jangan puasa Ramadan tak boleh nak minta izin. Bang, saya nak puasa Ramadan. Tak payah minta. Benda wajib. Laki pun wajib, perempuan pun wajib. Tapi puasa sunat, kena minta. Perempuan kena minta. Alah, ustaz, dah tua, ustaz. Takkan terdaya orang tua tu dah. Isu terdaya, tak terdaya, nombor 2. Nombor 1, apa dia? Minta izin. Walaupun perbahasan berkaitan dengan orang tua ni, harus minta izin, diperbahaskan, tetapi orang yang mana disebut Nabi tu apa tuan-tuan? Wajib dia minta izin. Mana kata apa? Kalau dalam bab ni tuan-tuan, dia boleh main keluar. Makna apa tuan-tuan? Dia tak boleh dipercayai lah tuan-tuan. Alah, takkanlah nak marah, pergi beli boreh. Tak kira lah beli boreh. Kau beli tolu, kau beli susu anak kau. Asal keluar rumah, dia wajib minta izin. Yang ni kita kata apa? Secara perbahasan, secara banyak tafsiran. Cuma ada joki ni saya solid dan sikit lagi tuan-tuan. Cuma macam mana saya sebut tadi lah, bila ulama kata tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Sayyidina Hasan itulah menjadi apa kata orang apa? Perkongsian utama. Kenapa tuan-tuan? Sebab Sayyidina Hasan ni tuan-tuan, yang meracun dia tuan-tuan antara isteri-isteri dia, salah seorang daripada isteri-isteri dia tuan-tuan ya. Kenapa tuan-tuan? Tambah yang kedua tadi, tipu daya kerana apa tuan-tuan? Kata kan, dijanjikan kalau kau ni bubuh racun dalam ni then bori ni. Kita kata, ustaz, takkanlah isteri kepada cucu Nabi buat macam tu. Dalam Quran disebut 2 orang Nabi, isteri dia derhaka pada dia. Siapa? Wa mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Isteri Nabi Lut
dan isteri Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Katanya Allah, dua ni berada pada apa? Didikan dua orang Nabi yang soleh. Siapa? Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Fakhanatahuma. Apa perangai yang tak percaya ni? Dia khianat. Baik. Maka ketika dia khianat, apa jadi tuan-tuan? Maka termasuklah dia ni apa tuan-tuan? Rentetan yang kedua. Apa dia? Terpengaruh dengan harta yang berlebihan. InsyaAllah nanti saya tambah lagi tuan-tuan ya. Sebab benda ni orang perempuan dia tak ramah nongak tuan-tuan. Asyik kita ya dia. Baik, sebab bila saya bahas berkaitan dengan kena minta izin tu kena minta izin tu untuk puasa tu, ramai yang tak bersetuju. Alah ustaz, dia bukannya pandang kita, tengok kita pun. Dia buat hal dia, tidur pun agak serambi dia. Tak ada tanya kita, tak boleh. Tak boleh. Sebab benda tu atas suruhan Nabi, gesaan Nabi SAW. Malah Sayyidatina Hafsah kan, dia nak puasa hari Jumaat. Kebetulan hari Jumaat tu giliran Nabi balik rumah dia. Maka bila Nabi balik rumah dia, dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, aku nak puasa hari ni. Tapi Nabi tanya, semalam puasa tak? Tak. Habis tu ada niat nak puasa esok tak? Tak. Macam tu bukalah, Nabi kata. Bukan sebab Nabi suruh dia layan Nabi lebih-lebih, tak. Tapi tak boleh khususkan puasa hari Jumaat sahaja. Tu yang Nabi nak ajar tu. Mana kata apa? Macam tu sekali Nabi tunjukkan. Untuk mana? Dalam amalan-amalan sunat ni apa dia? Cakap-cakap suami itu perlu diambil borek dulu. Kan? Suami duduk rumah, memanglah tak ada nak ngajak suruh layan ke apa. Tapi dia nak pergi minam nah. Ke stadium Somban nah. Makan capati, teh tarik. Isteri kata, mau lah bang, saya taman. Dia nongok je. Seronok tak suami makan seorang-seorang? Tak ada seronok dah Kan? Mesti nak makan sama-sama. Mana isteri kena layan lah masa tu. Kan melayan tu bukan maksud suapan mulut bukan jam tu. Maksud dia kata apa? Makan sama dengan dia. Sebab apa? Makan bersama tu benda yang mengembirakan. Puasa hari lain boleh. Tanyalah, bang bila nak berambut bang? Saya nak puasa. Tanya juga. Tapi tak boleh lah. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan? Itu tertakluk pada hadis dan hukum fiqah yang ulama keluarkan. Baik. Perkara yang ke-24. Istimewa, 4 keistimewaan Nabi Yahya alaihi salam. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annallaha yusyrika bihi annallaha yusyrika bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khabar gembira kepada kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan satu kalimat, yakni firman daripada Allah yang menjadi ikutan, berkemampuan menahan diri daripada hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Nak kata bahawa apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira tentang kelahiran Nabi Yahya ni tuan-tuan kepada siapa tuan-tuan? Nabi Zakaria. Kan? Sebab Nabi Zakaria ni tuan-tuan, dia nunggu berapa lama tuan-tuan? Usia dia 90 lebih tuan-tuan kan. Usia 90 lebih. Sampaikan dia bernazar tuan-tuan. Sampaikan dia bernazar. Tak nak apa tuan-tuan? Cakap 3 hari. Kan? Sedangkan bernazar tak bercakap ni benda yang tak berfaedah. Kan? Kalau dalam hukum fiqah Imam Syafi'i kata tuan-tuan, bernazar tak nak bercakap, benda yang tak berfaedah. Nazar tu tak sah. Sebab satu hari Nabi tengok ada seorang, masa Nabi tengah khutbah Jumaat, orang tu berdiri. Berdiri tu pula kat tengah panih. Kan? Maka Nabi tanya, siapa tu? Sahabat-sahabat yang kata tu lah dia Abu Israel. Apalah, dia bernazar, dia tak nak duduk, dia nak berdiri. Dia tak nak bertaduh. Lepas tu dia tak nak duduk. Dan dia nak puasa selama 3 hari. 3 hari, 7 hari lebih kurang tuan-tuan ya. Maka Nabi kata, khabar kat dia, suruh dia duduk, suruh dia bertaduh, kemudian puasa tawihan. Puasa tawihan. Sebab apa? Sebab berdiri, duduk ni pun harus. Mana boleh diwajibkan?
Tuan-tuan nak wajibkan ni apa dia tuan-tuan? Bondo sunat baru jadi wajib. Contohnya poso. Eden nak poso lah beberapa hari. Contoh kan? Eden ni kalau lah dapat dah masuk pension ni minggu depan ni, naik lah sikit RM2 pun jadilah dah. Dan nak poso lah beberapa hari. Dia tak sebut berapa hari tapi beberapa. Ulama kata beberapa tu jamak. Maka dia kena poso 3 hari. Walaupun dengan tidak berturut-turut. Ataupun dia kata apa? Dia nak poso lah. Dia tak kata berapa hari. Maka poso tu sehari. Poso tu sehari. Tapi nak kata bahawa apa? Bondo yang tak ada pekdah, tuan-tuan tak boleh nazar. Dan kalau sihat, dia nak makan seminggu tak berhenti-henti. Mana boleh? Sebab bondo tu tak termasuk dalam bondo yang boleh dinazarkan. Ni kena jaga baik-baik. Nazar biar bondo yang sendiri. Dan kalau dan sihat, dan bernazar nak jalan ke London. Ambil apa? Tapi kalau nak pergi Mekah, pergi umrah, kena tengok juga. Kalau umrah kali pertama tak boleh. Tapi kalau umrah kali kedua, kali ketiga boleh. Sebab umrah kali pertama wajib. Dengar baik, umrah kali pertama wajib, kali kedua ketiga boleh. Baik. Ketika menafsirkan ayat di atas, Ahmad kata apa? Bila Nabi Zakaria tu dia bernazar lah tuan-tuan, tak nak bercakap 3 hari tuan-tuan, mengandung lah. Kan? Pada usia berapa tuan-tuan? 92 atau 93. Kan? Suami isteri tu tuan-tuan ya. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan? Kerja tu semua kerja Allah Ta'ala. Kan? Jangan polik lah tuan-tuan ya. Tiba tuan-tuan tanya lah, mu tak nampak kau tu lah, an boleh pergi bersalin. Lah? Berapa umur kau? 15 hampir. Mak ai. Jangan polik lah tuan-tuan ya. Jangan polik. Tu saya khabar tu tuan-tuan. Saya panjang-panjang saya kerja lah tuan-tuan kan. Kali pertama tuan-tuan, saya tengok tuan-tuan, bos saya tuan-tuan cuti isteri bersalin. Bos saya cuti isteri bersalin. Saya kata, bos ni umur berapa lah ni bos? Kan isteri umur bersalin pula. Anak ku 7 pula tu. Rupa dia umur 40 lebih tuan-tuan. Isteri umur 40 lebih tuan-tuan. Allah bagi joki. Kali pertama dalam sejarah saya kerja tuan-tuan, bos saya cuti bersalin 7 hari tuan-tuan. Terkejut saya tuan-tuan. Tak pernah saya dengar bos cuti bersalin. Bos cuti, bini ke berapa? Nombor 1. Anak ke 7? Mak ramai. Padahal anak dia baru 5 tuan-tuan. 2 kali lagi tu cuti. Aku cuti ke apa? Cuti sendirilah. Maknanya cuti daripada cuti kita tu tuan-tuan ya. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Jangan polik. Benda-benda begini tuan-tuan, jangan polik. Kenapa tuan-tuan? Ni semua kerja Allah. Cuma dia itu mukjizat untuk Nabi Zakaria. Dan dia takkan berlaku dah lagi di zaman-zaman kita ni tuan-tuan. Kita tak percaya dulu tuan-tuan. Boleh ke umur 90 ni orang menyandung? Tiba-tiba sampai zaman Nabi Isa tuan-tuan, bersalin tanpa ada ayah. Lagi pula tuan-tuan. Bondo yang mana tuan-tuan? Menakjubkan kita tuan-tuan daripada kuasa-kuasa Allah. Baik. Ketika menafsirkan ayat di atas, Muhammad bin Ahmad rahimahullah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Yahya dengan kata sayyid, yakni ikutan, padahal beliau ialah hambanya. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Sayyid ni apa dia tuan-tuan? Ialah ikutan, iaitu Allah lantik. Tetapi pada kita apa dia tuan-tuan? Sayyid itu adalah penghulu, tuan, pemimpin. Ya, baik. Pembimbing. Baik. Padahal beliau adalah hambanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab disebut hamba, sebab setiap Nabi ni bona-bona hamba Allah Ta'ala. Bona-bona hamba Allah Ta'ala. Bila kita baca lah tuan-tuan kitab apa ni tuan-tuan, Matla' al-Badrain tuan-tuan kan. Pada mukaddimah tu dimulakan tuan-tuan kan. Kalau kita tuan-tuan kata 25 Rasul. Tapi katanya Syekh Daud Fatani ada 28 Rasul. Tambah 3 ni tuan-tuan ya. Kita pun kata mana pula tambah 3. Pertama dipanggil sebagai apa tuan-tuan? Uzair. Disebut Allah sebut dalam Quran. Yang kedua siapa tuan-tuan? Iaitu Zulkarnain. Sebab Allah sebut nama dia. Sebab tak ada orang boleh sampai timur, boleh sampai barat, melainkan orang tu tuan-tuan, Allah beri dia apa tuan-tuan? Mukjizat. Kan? Pergi timur, pergi barat tuan-tuan kan? Dan yang ketiga siapa tuan-tuan? Luqmanul Hakim. Ini Allah sebut dalam Quran. Saya baca subhanallah. Sebab apa tuan-tuan? Ulama kita ni tuan-tuan, ilmu dia sentiasa berkembang dengan panduan hidayah tuan-tuan ya. Kan? Nak kata, kalau kita kata apa? Mana boleh tak?
Tetapi ada hadis-hadis yang menyokong apa yang disebut oleh ulama-ulama kita ni tuan-tuan ya. Perkara tersebut kerana Nabi Yahya alaihissalam menguasai 4 perkara berikut. Yang pertama apa dia? Beliau boleh menguasai hawa nafsu. Satu. Setiap Nabi ni tuan-tuan, Allah beri kepada dia tuan-tuan, apa dia tuan-tuan? Iaitu menguasai hawa nafsu tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan, Nabi-Nabi ni tuan-tuan, dia tak buat maksiat. Dia tak buat maksiat tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia maksum. Satu. Cuma Nabi Yahya ni tuan-tuan dikatakan apa tuan-tuan? Sejak daripada dia kecil lagi tuan-tuan. Perangai perbuatan dia tu tuan-tuan macam orang dewasa. Yang mana? Dengan perangai dia tu tuan-tuan seolah-olah menggambarkan apa tuan-tuan? Dia tu orang yang boleh membimbing bermula daripada dia kecil lagi tuan-tuan. Baik. Yang kedua, beliau boleh menguasai iblis. Banyaklah cerita kita dengar Nabi Yahya dengan iblis ni tuan-tuan ya. Sampai iblis menyuruh pun dia nampak tuan-tuan. Nak kata bahawa apa iblis tak boleh termerang dia tuan-tuan. Panjanglah cerita tuan-tuan ya. Tapi nak kata bahawa apa tuan-tuan? Benda ni tuan-tuan tidak diberi kepada sebarangan manusia tuan-tuan ya. Sampaikan Nabi sendiri kata tuan-tuan, Omar tu yang kata siapa? Nabi. Omar tu kalau dia jalan, iblis pun monyah. Siapa yang kata? Nabi yang cakap, bukan Omar yang cakap. Kalau Omar yang cakap tu nama apa tu? Bangga diri. Eden. Iblis tak berani depan Dan. Itu nama dah riak pula dah. Iblis tak payah susah. Ekor dah sama macam Dan ke bah. Sebab apa? Dah rasa sombong dan bangga diri. Tapi yang kata pada Zainal Omar ni siapa? Rasulullah. Kalau Omar lalu satu lorong, iblis tak akan ikut lorong tu tuan-tuan. Apa perangai dia? Iaitu gelaran yang Nabi beri apa dia? Al-Faruq. Orang yang memisahkan hak dan yang batil. Benda hak ditogakkan sungguh-sungguh, benda batil dihapuskan sungguh-sungguh. Barulah iblis tak berani dokek tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh tu, tak ada hal. Macam baru-baru ni cerita tentang minyak wangi tuan-tuan kan. Orang perempuan pakai minyak wangi tapi kuat warna tuan-tuan. Sedangkan memang minyak wangi tu dia tulis for her, untuk orang perempuan. Kalau untuk orang perempuan ni betul lah tak. Bukan isu dia for her tu. Isu dia apa dah? Macam mana minyak wangi yang dipakai tadi tu tidak menimbul fitnah. Apa dia? Menarik perhatian orang lelaki. Itulah fitnah. Saya kalau pergi jogging lah tuan-tuan. Saya ramai-ramai pergi jogging kadang-kadang tu kan. Jogging. Melintih lah nak darah, nak sikar. Naik motor. Umat minyak wangi tuan-tuan. Itu apa? Kau ni. Kita. Ini mana kata apa? Seolah-olah dia tak fikir pun pasal hukum dalam minyak wangi tadi. Yang kedua pula yang tuan-tuan dengar yang sibuk ni. Apa dia? Akad nikah yang tidak sah. Akad nikah yang tidak sah. Tuan-tuan, ramai dah menjawab tuan-tuan. Ambil panduan ni bahawa apa tuan-tuan? Orang yang nikah ni tuan-tuan bergantung kepada mufti negeri dia tuan-tuan. Negeri dia nak macam mana kan? Cuma apa yang disebut oleh Syekh Nuruddin tu tuan-tuan adalah percambahan ilmu. Dari sudut mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Dia sebut mazhab Syafi'i kata tidak sah. Bukan dia kata orang tu nikah tak sah. Tapi sebagai panduan. Apa dia? Imam Syafi'i mengatakan bila kita kata apa? Aku terima. Aku terima. Bila kita kata aku terima, siapa nak tahu buat terima apa? Kan, aku nikahkan nikah dengannya, okey saya terima. Terima tu terima apa? Sebab ijab kabul dia kena joleh. Terima duit kah? Terima rumah kah? Itu yang ulama kita perhalusi tuan-tuan. Tapi dah ianya dibenarkan pada enactment ikut negeri tu, maka perkahwinan tu dikatakan sah. Janganlah kita pun sama, tak sah kahwin kan, itu semua dah berzina. Dikhabar berzina dah tuan-tuan. La ilaha illallah. Itu sebab orang kita ni tuan-tuan, dia tak nak mendalami percambahan ilmu ni, itulah jadi tuan-tuan ya. Pada saya, kalau dia orang berani buka percambahan ilmu, apa dia? Mana boleh sebut Sayyidina masuk sembahyang? Siapa yang mulakan? Kenapa pula dia tak boleh terima pula bila kita kata percambahan ilmu dari sudut qabil tu. Qabil tu aku terima. Sedangkan kalau dalam hadis tu tuan-tuan, qabil tu nikahaha bimahril madhkur. Kan? Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Kan? Ini disebut dalam hadis tuan-tuan.
Sambut dia lah pula jabat tangan lah, apalah itulah, dia nikah tak jabat tangan. Tuan-tuan, jabat tangan tu sunat. Kan jabat tangan tu sunat. Tetapi perbuatan apabila Rasulullah menikahkan Sayyidina Ali, kalau tuan-tuan ingat kan, macam mana Rasulullah menikahkan Sayyidina Ali? Dengan jabat tangan. Dengan jabat tangan. Bonus sunnah tuan-tuan kan. Jadi kalau tuan-tuan ikut perangai iblis, apa jadi tuan-tuan? Ni korban, ni yang sosek, ni yang sosek, ni yang sosek. Semua tak betul. Tapi kalau tuan-tuan ikut daripada kefahaman ilmu, apa dia? Semua ilmu tu betul selama mana tak ada bercanggah. Baik, okey. Yang ketiga, beliau boleh menguasai lisan. Bondo yang dia nak cakap tu tuan-tuan adalah bondo yang berhati-hati, tidak melopehnya. Yang keempat, boleh menguasai marahnya. Ini empat bondo yang Nabi Yahya miliki tuan-tuan ya. Kalau kita dapat miliki ni tuan-tuan, kita telah memiliki separuh daripada kenabian yang masih ada lagi Allah sembunyikan di atas muka bumi ni tuan-tuan. Baik. Dan yang terakhir, perkara 25. Empat tonggak agama dalam dunia. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalu ad-dinu wad-dunya qa'imaini ma damat arba'atu asya'a ma damal aghniya'u la yabkhalu bima khuwilu wa ma damal ulama'u ya'maluna bima alimu wa ma damal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu wa ma damal fuqara'u la yabi'una akhiratuhum bid-dunyahum. Artinya, agama dan dunia akan selalu tegak selama masih ada empat perkara berikut. Maksud kata bahawa apa tuan-tuan? Sentiasalah saling perlu memerlukan tuan-tuan. Apa dia? Agama. Yang mana tuan-tuan, agama ni yang akan memimpin dunia ni tuan-tuan. Itu sebab kalau kalau tuan-tuan tengok kan, bila dah berlaku sekarang ni tuan-tuan kan, yang berlaku di Palestin tu, orang ungkit lah cerita Yahudi ni tuan-tuan kan. Sebab Yahudi ni asalnya mungkin dibuang daripada Jerman tu tuan-tuan, atas kapal tuan-tuan kan. Merayau lah tuan-tuan, tak ada siapa negara nak terima tuan-tuan. Sampailah dia singgah di Palestin tu tuan-tuan, kebetulan. Apa dia tuan-tuan? Macam buat haji lah tuan-tuan kebahan. Kebetulan. Macam buat haji. Maka bila dia tengok tuan-tuan, dia kata apa? Oh cantiknya lah Palestin ni. Inilah bumi para Nabi. Inilah bumi para ni. Maka tuan-tuan dia masuk sikit-sikit. Kan? Dia minta orang Islam terima tuan-tuan. Orang Islam ni tuan-tuan, secara kata orang apa tuan-tuan, memang baik tuan-tuan ya. Mana ada orang Islam jahat tuan-tuan? Nak-nak kalau orang tak anayu ni tuan-tuan. Kita kalau tengok orang tak anayu ni tuan-tuan, ya Allah, hati kita ni remuk tuan-tuan kalau tak bantu. Maka dia bantulah tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan? Yang kena halau daripada Jerman tu tuan-tuan ya. Tapi rupa-rupanya ada spesen lagi tuan-tuan. Dia orang nak jemput pula yang Johnny yang pelik-pelik ni tuan-tuan. Nanti ikut cerita lah tuan-tuan ya. Maka bila dibuka cerita tu, kita pun tahu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bondo tu diletak dalam lipatan sejarah yang takkan pupus sampai bila-bila. Tapi apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan? Dihancurkan tuan-tuan, sehancur-hancurnya bumi orang Islam yang pernah nolong dia orang marin tuan-tuan ya. Itu betul lah kata Allah, walan tarda ankal yahud hatta wal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan? Mereka ni Yahudi Nasrani dia takkan redha dengan kita. Maksud takkan redha apa? Takkan biar gitu. Sampailah mana tuan-tuan, kita ikut telunjuk dia. Ikut telunjuk dia. Itu sebab sekarang dibahaskan apa dia tuan-tuan? Ada juga polis dengan tentera Israel ni Islam. Dan dialah yang menjadi penggampu. Dengan cerita tuan-tuan, dia orang tak poi kan, dia orang tak poi. Tapi setelah diarahkan tuan-tuan, dia poi tuan-tuan. Tapi dia orang lah yang mula-mula lari tuan-tuan. Boleh tahu. Nak lawan kebenaran ni tuan-tuan, dia tahu kebenaran ni mesti datang bantuan daripada Allah. Sebab dia lari tuan-tuan. Tapi nak khabar macam mana tuan-tuan? Selama mana agama ni tuan-tuan dia togak dengan dunia ni tu, insya-Allah kita punya ni tuan-tuan berada pada jalan yang betul tuan-tuan. Apa dia? Selama orang kaya tidak bakhil dengan yang mereka miliki. Ini nombor satu. Semua orang tahu dah tuan-tuan ya. Jangan ada sifat-sifat bakhil ni tuan-tuan. Bila ada sifat bakhil apa jadi tuan-tuan? Orang miskin akan tahu miskin tuan-tuan. Dan orang kaya akan menjadikan dia tu jiwa merana tuan-tuan. Jiwa dia tu merana. Ingat orang kaya tu sadap mana kalau tak sedekah tuan-tuan.
Jiwa dia tu jadi mengano, tuan-tuan. Kerana ada orang miskin ni lah, tuan-tuan. Orang kaya ni jiwa dia ada isi, tuan-tuan. Yang kedua, selama para ulama mengamalkan ilmunya. Ulama ni sifat dia apa, tuan-tuan? Beramal. Maksud beramal tu apa, tuan-tuan? Betul mana yang salah. Dah kita kata Malaysia ni mazhab Syafi'i. Kenapa tak nak ikut mazhab Syafi'i sepenuhnya? Ambil sekorek sana, sekorek sini. Itu panduan yang kita kena ada. Sebab itu amalan kita, tuan-tuan ya. Sebab ulama kita ni, tuan-tuan, dia akan letakkan apa dia, tuan-tuan? Selama mana ada orang menyimpang daripada perkara yang tak betul, khususnya dalam mazhab Syafi'i, maka benda tu perlu dibetulkan. Perlu dibetulkan, tuan-tuan. Tak boleh dibiarkan, tuan-tuan. Baik. Yang ketiga, selama orang-orang bodoh tidak sombong tentang perkara-perkara yang mereka tak tahu. Itu sebab, tuan-tuan, bila orang jahil ni, tuan-tuan, kalau ikut terjemahan orang bodoh ni memang tahu warna bunyi, tuan-tuan ya. Bila kita dengar lah bodoh kau, mak tuan-tuan, dia punya tu dalam bunyi, tuan-tuan ya. Sampai ke lubuk tu, tuan-tuan. Tapi nak kata bahawa apa, tuan-tuan, selama mana orang jahil ni tak sombong. Maksud tak sombong, tuan-tuan? Dia pergi belajar. Dia ikut panduan. Dah lah dia tahu dia tak roti, tuan-tuan. Bila pergi umrah, pandai-pandai dia. Apa dia? Masuk Makkah, tak nak pakai ihram. Sebab apa? Nak rehat dulu. Lepas tu kan, pakai ihram. Lepas tu baru buat umrah. Mana boleh? Mana boleh? Sampai kan, tuan-tuan, diceritakan, dikeluarkan dalam fatwa bahawa apa, tuan-tuan? Pasukan keselamatan. Kan kita Malaysia, tuan-tuan, dia pergi bertugas di Makkah, tuan-tuan kan. Dia masuk Makkah, dia niat umrah. Tapi dia tak pakai ihram. Dia pakai pakaian seragam sebab nak naik kapal terbang dia tu lah, tuan-tuan kan. Kerah bondo tu, tuan-tuan kan. Kena pakai seragam. Maka dia masuk di Makkah, tuan-tuan, dia tak pakai ihram. Sedangkan dia lalu mikot. Orang lalu mikot, dia kena niat. Tapi tak pakai ihram, apa boleh? Tetap kena bayar dam. Tetap kena bayar dam. Sampai macam tu ulama kata, tuan-tuan. Tapi salah ke perbuatan dia itu? Perbuatan tu tak salah. Sebab dia berada dalam tugas. Jadi apa nak buat? Sampai di sana, tanggal dia punya pakaian, pakai ihram, untuk dia tawaf, selesaikan sa'i, kemudian pakai semula dia punya seragam. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab itu syarat untuk dia masuk negara Saudi ni, tuan-tuan. Untuk apa, tuan-tuan? Tugas berkaitan dengan ketenteraan. Itu pun disuruh. Apatah lagi yang kita ni pergi jalan-jalan, tiba-tiba masuk Makkah. Sedangkan lalu mikot. Isu dia pun, tuan, lalu mikot. Orang lalu mikot, dia daripada mana-mana asal lalu mikot, pergi buat umrah, nak masuk di Makkah, maka dia kena niat. Bila tak pakai ihram, kena buat, bayarlah dam. Kan? Bayarlah dam. Tapi nak kata bahawa apa, tuan-tuan? Kerana jahil yang tak nak ngikut ni, yang sombong ni, apa jadi? Maka hukum hakam ni, tuan-tuan, tak selesai. Maka baliklah dari Malaysia dalam keadaan apa, tuan-tuan? Berhutang, tuan-tuan ya. Dan yang keempat, selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Hari ni, tuan-tuan, kita nampak, tuan-tuan kan, bila ada orang-orang ni, tuan-tuan, dia minta sedekah tadi, tuan-tuan. Bila dia minta sedekah, tuan-tuan, dia kata apa? Dia nak buat madrasah tahfiz anak yatim, padahal dia darah itu, tuan-tuan. Kan? Kalau kita betul memerlukan, tuan-tuan, cakaplah kita perlukan. Apa salah? Tetapi, tuan-tuan, bila ada orang fakir miskin yang begini, apa jadi, tuan-tuan? Jadi fitnah kepada madrasah tahfiz, pusat anak yatim, dan juga rumah kebajikan orang tua untuk apa, tuan-tuan? Buat kerja. Sampai terpaksa minta pengesahan dekat negeri kononia. Tak pasal-pasal ni, tuan-tuan. Tahu ada pun, tuan? Adanya orang fakir yang tanya jual akhirat ni, tuan-tuan. Jual akhirat ni. Tapi kalau macam Kek Mosi tu, tuan-tuan, macam-macam, tuan-tuan ya. Dia minta tu, tuan-tuan kan. Aku Islam dia tu. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan. Baca Fatihah. Tak boleh. Dia kata apa? Tapi kenapa? Sebab nak duit juga, sanggup mengaku dia tu Islam. Kau bagilah duit aku ni Islam. Tolonglah aku ni. Baca Fatihah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak bunyi lah, tuan-tuan.
Padahal dia selalu dongah Fatihah ni tuan-tuan kan. Tapi tetap dia tak boleh baca tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Bukan amalan dia. Walaupun dia orang Arab. Nak baca suka-suka hati tak boleh tuan-tuan. Jadi kita ni kita tengok macam tu tuan-tuan. Ingat tak salah bantu orang fakir miskin yang bukan agama Islam, tak salah. Dapat juga pahala sedekah. Kan asalkan tuan-tuan dia tidak gunakan kepada perkara-perkara yang bukan lah tuan-tuan. Dia boleh makan silakan lah tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti pada bab ni tuan-tuan. Ada soalan tanya tuan-tuan? Kalau puasa tadi, suami isteri puasa perlu minta izin juga tak? Kalau suami isteri berpuasa sama-sama, makna kata kalau suami tu dia ngajak sama tak payahlah. Tapi kalau makna kata dia ni tahu, dia biasa dia tahu suami dia akan puasa Isnin. Biasa dia akan tahu suami dia akan puasa Isnin. Maka ketika itu suami dia musafir, contohnya pergi kerususan. Maka suami tu akan balik hari Isnin ni. Suami tu akan balik Isnin. Jadi bila musafir ni ada dua lah, sama ada puasa atau tidak. Kan? Maka bila suami balik hari Isnin tu, sedangkan dia ni biasa puasa, dia kena tanya, abang balik sampai rumah pukul 10. Kan sampai lah. Oh kalau pukul 10 abang sampai, saya puasa boleh? Dia kena minta izin. Tapi kalau sampai maghrib, tak payahlah dah. Tak payahlah dah. Kenapa? Sebab dia tak hadir sepanjang terbit fajar atau panah matahari tadi. Okey? Tapi kalau dah biasa memang tiap-tiap hari Isnin dua-dua puasa, tak payahlah dah. Kenapa? Makruf. Tapi kalau nak jadi isteri syurga, isteri sebagai bidadari syurga, katalah, bang, walaupun kita biasa puasa Isnin, tapi saya nak minta izin juga. Kenapa? Sebab Nabi suruh. Dapatlah pahala, minta izin. Allah alam. Boleh ya? Tapi jarang kalau orang sama-sama puasa ni tak minta izin kan. Biasa ni marah kan, dia marah dah tahu puasa ni. Dah tahu puasa ni kan, kadang-kadang suami ni biasa tengah-tengah hari kadang-kadang ada orang tak sedaya. Abang nak buka puasa lah. Awak nak buka, awak buka. Tak, abang arahan kau pun buka sama. Cuma isu buka sama tu ada dua perkara kata ulama. Yang pertama, hukum dia makruh. Suami tak boleh suruh isteri buka puasa sedangkan dia dah puasa daripada terbit fajar tadi. Itu tak boleh sebab dah puasa sama. Kan? Yang kedua, hukum dia haruslah bagi isteri tu untuk buka. Harus sahaja. Bukan sunat harus sahaja. Sebab kita kata panduan dia tu masih ada. InsyaAllah perkara itu diberi oleh Allah Ta'ala. Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Tapi banyak bodoh lah tuan-tuan ni kalau bab puasa ni tuan-tuan kan. Sampaikan tuan-tuan, Nabi SAW pernah dalam Fathul Makkah. Fathul Makkah ni tuan-tuan, kan perjalanan jauh daripada Madinah. Sampai satu tempat tuan-tuan, Zikura'in kata dalam saya tuan-tuan. Nabi tengok ada sahabat yang ponik, ada sahabat yang semangat, ada sahabat yang macam dah lama, boleh jalan kaki. Maka Nabi kata apa? Bagi aku gelas. Nabi isi air tuan-tuan, Nabi minum. Masa tu siang tuan-tuan. Maka sahabat kata, wahai Rasulullah, kan ada sebahagian sahabat ni yang puasa? Kan Maka Nabi kata, kalau puasa itu adalah bondo yang mana tuan-tuan? Ahli maksiat. Yang puasa tu adalah ahli maksiat. Maka ulama fiqh kata apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dalam keadaan musafir, yang memerlukan tuan-tuan musafir, dan tuan-tuan ponik, tak terdaya, buka puasa tu afdal. Dengan tuan ya, buka puasa tu afdal. Tetapi dah tahu ponik, loting, bawa kereta pun mengantuk, bangi-bangi, kan? Kan dia puasa. Ni hantar anak mana? UiTM Sintuk dah nak daftar. Di bodoh, pilah nak pergi ke Sintuk dah tuan-tuan. Kan? Maka kalau tak terdaya, apa dia? Bukalah. Masalah buka Ramadan ni tuan-tuan jangan anggap buka tu tak payah ganti. Wah, mentang-mentang Nabi minam, dia pun buka tak payah ganti. Baik bengok tuan-tuan. Itu nama kalau sah-sah lah mengaku so. Masa kata apa, kalau buka wajiblah ganti. Masa kata apa, kalau tuan-tuan rasa panik susah, maka buka itu afdal. Tapi kalau tuan-tuan rasa okey, semangat, relax, sebab apa? Tak susah. Maka tahan itu lebih afdal. Sebab apa? Sebab Nabi tunjuk, Nabi minam tuan-tuan. Sebagai apa tuan-tuan? Panduan syarak. Sedangkan pada pahaman kita apa tuan-tuan? Dia Nabi. Tak, kalau dia tak terdaya. Dia Nabi. Tak, kalau tak terdaya. Tapi apa dia? Dia bagi panduan pada sahabat-sahabat. Mana yang terdaya? Silakan. Mana yang tak terdaya tu, bukalah. Sebab perjalanan masih jauh dan panjang. Wallahu ta'ala alam. Bukan sebab naik unta tuan-tuan ya.
Ui, miss naik motor jalan kaki tak. Kita naik kereta pun bukannya naik kereta tu tak ponik tuan-tuan ya. Kalau kereta tu jalan sendiri sedap. Tokan ni mana? Perlis tidur. Saudara-saudara dah sampai. Tuan dah sampai. Ui, sedap ya tuan-tuan ya. Saya pun nak boli kereta tu tuan-tuan. Sudah naik kereta habis. Tuan-tuan ya. Auzubillahi minasyaitan. Baik. Yang aku yang pakai uniform. Baik. Sebab nikah dia tak berniat tau. Dia tak berniat dah sampai kat Mekah baru boleh. Tak apa. Sebab niat di mikot tu adalah wajib umrah. Yelah. Wajib umrah. Dia tak berniat. Kalau dia tak berniat, dia kena bayar dam. Bayar jam lah. Bayar dam. Sah. Umrah dia sah. Sebab dia nak masuk ni memang dia dah ada niat. Cuma sampai dah dia pun tak pakai ihram. Lupa lah dia niat. Dia tak niat kan. Siapa-siapa masuk tak niat, dia kena bayar dam. Cuma dia dah ada dua lah. Satu tak niat di mikot, satu lagi tak pakai ihram. Dia dah ada dua pula dah. Jadi dia punya dam tu dia ada dia ada susunan dia. Sama ada ta'dil ke apa, cuma kita tak ingat lah dia punya ni tu. Dia dah ada dua, dia dah ada dua kesalahan dia. Maka dia kena bayar dam. Baik, sama juga macam tuan-tuan kan. Pakai ihram siap dah. Lalu mikot lolap. Taklah niat. Sama ada sebelum sampai ataupun selepas sikit sampai kan. Kan boleh niat masa tu kan. Dia taklah soda. Bayar dam. Kalau soda, lah dah sampai Jeddah tu. Apa nak dan tak niat. Yang kedua, dia niat ke KLIA ni tuan-tuan. Doket KLIA lagi niat tuan-tuan. Dah khabar dah niat ke mikot. Ke KLIA bantai niat sah ibadah dia, saya tak khabar. Tapi sudah ada sah. Tapi apa dia? Bayar dam lah. Sebab apa? Tak niat di miqat. Mana niat KLIA. Sah awal betul kan. Awal betul niat itu tuan-tuan ya. Maka kita kata apa tuan-tuan? Itu pun sebagai panduan untuk sebab dia isu ni jadi kat apa tuan-tuan? Geng-geng ni nak pergi umrah tak lama ni. Nak cuci sekolah ni. Cerita lah umrah. Kita ni tak dapat pergi tahun ni tuan. Untuk makan lah. Kita dia tanya saya khabar kalau tanya ni kena bayar. Mutawif kena bayar kan. Ustaz ni kau dapat ilmu. Tak, mutawif kan kena bayarlah sikit. Tajuk guru kata kawan-kawan ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perkara yang kita sebut ni tuan-tuan dah perkara yang mana tuan-tuan menjadi panduan dalam syarak. Dan panduan untuk Nabi ajar pada kita tuan-tuan, dan kita jadikan dia panduan untuk semua orang. Supaya semua orang tahu tentang ilmu ni tuan-tuan. Sebab apa? Tak nak belajar tu sia-sia dah. Apatah lagi kalau dia belajar cuma nak beramal dia belum ada kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.